Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan bertemu sekali lagi dengan Cikgu Nasa di channel Nasa 2K Studio. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi untuk kali ini meneruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Kali ini kita akan merujuk buku teks pada muka surat 32 dan buku aktiviti pada muka surat 36. Cikgu mengharapkan agar anak-anak sudah bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu nyatakan tadi. Anda sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat menggunakan kata ganti nama mengikut konteks. Kita terus merujuk kepada buku teks muka surat 32. Kata ganti nama. Sebelum itu, apa kata kalau kita lihat dahulu nota kaki yang di muka surat 32 ini. Kata ganti nama. Bila menyebut tentang kata ganti nama, kita perlu memahami dahulu apakah maksud kata ganti nama itu. Sebab kata ganti nama terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertamanya kata ganti nama diri. Yang kedua kata ganti nama umum. Yang ketiga kata ganti nama pertanyaan. Yang keempat kata ganti nama tunjuk. Yang kelima kata ganti nama sendi. Namun pada hari ini kita hanya akan belajar 3 sahaja kata ganti nama, iaitu yang pertamanya kata ganti nama diri, yang kedua kata ganti nama tunjuk umum, dan yang ketiga kata ganti nama tunjuk tempat. Kita lihat satu persatu. Pertanian mesra alam. Nabila dan adiknya ke sawah padi milik datuk mereka. Kemudian diberikan sedikit penerangan tentang kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri dibahagikan kepada 3, yaitu yang pertama kata ganti nama diri pertama, menggantikan nama orang yang bercakap. Contoh, cikgu sedang bercakap sekarang ini, cikgu menggunakan ganti nama diri yang pertama. Ada jamak dan ada tunggal. Kalau seorang, kita gunakan tunggal, seperti saya, aku, hamba, patik, beta. Itu tunggal. Kalau jamaknya kami, kita. Okey. Faham ya? Yang kedua, kata ganti nama diri kedua merujuk kepada orang yang diajak bercakap ataupun orang yang dilawan bercakap. Ada tunggal dan ada juga jamak. Contohnya, kamu, awak, engkau. Tunggal. Tapi kalau jamaknya kalian, kamu, boleh juga digunakan untuk tunggal dan juga jamak. Boleh seorang ataupun ramai. Dan kata ganti nama diri yang ketiga merujuk orang yang sedang diperkatakan, apa yang kita ceritakan. Dan kebiasaannya ganti nama diri ketiga ini dia tak tahu pun apa yang orang pertama dan kedua bercakap tentangnya. Contohnya, mereka untuk jamak, pandai. Dia, nya, itu ganti nama diri ketiga. Baginda. Okey, jelas. Dan kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat. Kata ganti nama tunjuk umum ini digunakan untuk menggambarkan keadaan sesuatu yang jauh ataupun dekat. Itu umum. Semua kita boleh sebut itu. Orang itu, kambing itu, benda itu, kereta itu, umum. Ataupun ini, dekat. Pensel ini, pen ini, dekat. Tetikus ini, boleh. Umum. Boleh, baik. Manakala kata ganti nama tunjuk tempat pula menunjukkan sesuatu itu berada berdekatan ataupun berjauhan. Bukan benda, tapi tempat. Contohnya seperti di sana. Menyatakan tempat yang jauh. Di sana. Ataupun yang dekat. Di sini. Letakkan buku itu di sini.
dan ada juga yang agak jauh sedikit. Tetapi kita masih lagi boleh melihatnya. Di situ ada beberapa ekor lembu sedang meragut rumput. Masih nampak tak? Kita nampak lagi lembu tu. Okey, baik. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Kita teruskan pembacaan kita. Kamu tahu pesawah-pesawah itu sedang buat apa, Nadira? Kamu ditandakan dengan warna biru. Warna biru melambangkan kata ganti nama diri yang kedua. Tunggal, ikut ayat ini. Gambarkan. Itu ditandakan dengan warna hijau yang menunjukkan bahawa itu adalah kata ganti nama tunjuk umum. Umum. Sesiapa sahaja. Apa sahaja. Boleh ditunjukkan. Okey. Tersambung lagi. Mestilah saya tahu mereka sedang memotong padi. Dua kata ganti nama diri berada dalam ayat tadi. Yang pertamanya saya. Saya adalah ganti nama diri yang pertama. Mereka ganti nama diri yang ketiga. Untuk jamak banyak. Okey. Gambar seterusnya. Kalian buat apa di sini? Kalian digunakan. Kalian adalah kata ganti nama diri yang kedua. Lebih daripada seorang. Situ kalau kita lihat pada gambar ada dua orang ya. Sini adalah kata ganti nama tunjuk untuk tempat yang menggambarkan bahawa tempat yang dekat. Di sini. Dekat dengan datuknya. Maka menjawablah kedua-duanya tadi. Kami sedang melihat sawah padi itu. Indah sungguh pemandangan di sini, Datuk. Kami digunakan. Kami menggambarkan kata ganti nama diri pertama yang digunakan untuk orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang lain. Jadi di sini menggambarkan bahawa kami itu ialah Nabila dan adiknya. Okey. Teruskan lagi pembacaan kita. Mengapakah pesawah di sana membelah burung hantu, Datuk? Di sana. Di sana menunjukkan nama tempat yang agak jauh. Di sana. Kemudian datuknya menjawab, mereka membelah burung hantu di situ untuk mengawal serangan tikus yang merosakkan padi. Mereka ganti nama diri ketiga. Mereka itu maknanya jumlah yang banyak. Di situ menunjukkan tempat yang agak jauh. Tapi masih boleh nampak di situ. Di situ. Okey, baik. Gambar yang terakhir, mereka juga menggunakan baja organik. Mereka sudah pun kita bincangkan tadi. Namun ada perkataan baja organik. Baja organik. Kamu tahu apa itu baja organik? Baja organik adalah baja yang dihasilkan daripada haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Mungkin najis-najis haiwan seperti najis ayam ataupun najis lembu dijadikan baja. Begitu juga mungkin baja itu dihasilkan daripada sayur-sayuran ataupun tumbuh-tumbuhan yang lain. Itu dikenali sebagai baja organik. Kita sambung. Oleh itu, alam sekitar tidak tercemar. Kita perlu bersama-sama menjaga alam ini. Datuk menggunakan ganti nama diri kita. Ganti nama diri pertama yang menggambarkan bahawa kita itu termasuklah Datuk, termasuklah Nabila dan termasuklah adiknya Nadira. Okay. Wah, mesti sawah padi ini bebas daripada racun perosak. Ini kata ganti nama tunjuk umum yang menunjukkan sesuatu yang dekat. Jelas? Wah, panjang huraian cikgu kali ini ya. Okey, kalau sudah jelas, apa kata kalau kita terus melihat buku aktiviti pada muka surat 36. Jom. Pada muka surat 36, aktiviti 6, lengkapkan dialog dengan kata ganti nama. Rezeki selipar hanyut. Kata ganti nama yang diberikan, sana, ini, itu, kita, kalian,
kami, saya, kamu, dan mereka. Alia dan rakan-rakannya sedang belajar di dalam kelas. Cikgu Nurul. Murid-murid, pernahkah mendengar kisah rezeki selipar hanyut? Cikgu Nurul bercakap dengan siapa? Dengan murid-murid. Murid-murid adalah orang kedua, orang yang dilawan bercakap. Jadi, perlu menggunakan ganti nama diri. Tambah sendiri. Sambung lagi. Murid-murid. Kami tidak pernah mendengar cerita cikgu. Ceritakanlah kepada Okey. Di sini tempat kosong yang pertama, kita perlu menggunakan kata ganti nama umum. Dua saja, itu atau ini. Mana satu yang lebih sesuai? Kamu lengkapkan. Dan yang keduanya, ganti nama diri. Dalam ayat tadi, murid-murid menggunakan ganti nama diri kami. Kami adalah kata ganti nama untuk orang yang bercakap serta temannya apabila bercakap dengan orang yang kedua. Jadi, kita ulang baliklah kata ganti nama itu untuk kita melengkapkan di tempat kosong yang kedua. Boleh? Boleh? Okey, baik. Seterusnya, Alia pula berkata, "Ya, cikgu." Juga tidak sabar hendak mendengarnya. Alia berapa orang? Alia hanya seorang sahaja. Jadi, Alia menggunakan ganti nama diri pertama untuk dirinya apabila bercakap dengan orang yang dihormati. Biasanya menggunakan lengkapkan. Kemudian murid-murid menjawab, "Betul kata Alia. Mesti menarik kisah itu, cikgu." Murid-murid mengiyakan kata-kata Alia dan mereka menggunakan ganti nama diri yang kedua untuk tunggal. Apa yang sesuai? Lengkapkan. Okey, kita teruskan cerita selipar hanyut ini. Cerita ini mengisahkan penduduk yang tinggal di sepanjang pantai di Afrika Timur. Penduduk di kata ganti nama tempat berasa susah hati apabila melihat banyak selipar di pantai. Penduduk banyak. Kita gunakan ganti nama diri yang ketiga untuk melengkapkan tempat kosong itu. Susah hati kerana habitat penyu boleh terancam. Untuk mengatasi masalah, penduduk bekerjasama untuk mengutip selipar hanyut. Mereka menjadikan selipar hanyut sebagai bahan asas untuk menghasilkan pelbagai replika dan ukiran yang menarik. Replika bermaksud satu model. Mungkin hampir sama dengan yang asal tetapi saiznya mungkin berbeza. Itu replika. Kemudian mereka menjualnya. Oleh itu, boleh mengambil iktibar daripada kisah Okey. Siapa yang nak ambil iktibar? Adakah cikgu sahaja? Adakah cikgu bersama dengan murid-murid? Ya, cikgu bersama dengan murid-murid. Termasuk kita yang membaca ni. Jadi, menggunakan ganti nama diri. Kisah mana? Kisah yang baru disampaikan. Jauh ke dekat. Gunakan yang umum. Okey, jelas jelas. Dah selesai pun latihan yang perlu kita jawab pada muka surat 36 ini. Kalau dah selesai, seperti mana biasa, lengkapkanlah tempat-tempat kosong ini dengan kata ganti nama yang betul, dengan tulisan yang kemas dan cantik. Kemudian, hantarkan bukti kepada cikgu untuk cikgu nilai dan cikgu sewa. Okey, cikgu rasa setakat itu dahulu pembelajaran kita untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.